Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya ingin berkongsi penerangan sedikit mengenai RPH 2022 yang saya telah update daripada RPH tahun 2021 lah. Okey. So, seperti biasa, cikgu-cikgu yang pernah mendapatkan RPH daripada saya, mereka tahu bahawa RPH saya dibina dalam bentuk Excel auto generate. Okay. So, masih ramai lagi yang tak tahu bila dapat RPH tu, bagaimana untuk menjadikan RPH tu template cikgu sendiri, yang mana cikgu boleh gunakan RPH tu sepanjang tahun. Okey, sepanjang tahun. So, saya tunjuk dulu RPH. Okay, saya dah buka siap-siap supaya senang saya nak terangkan. Okey. Sekejap ya. Buka RPH Bahasa Melayu. Okey. So, Bahasa Melayu ni dia ada kemahiran, lepas tu sistem bahasa lah. Saya tambahkan di sini. So, yang bahagian ni perlu klik lah. Okay, sebelum tu kita bina dulu. Kalau contoh cikgu nak guna RPH ni, cikgu bina dulu RPH cikgu bina. Maksud bina tu macam mana? Okay. So, yang pertama sekali cikgu buat file, cikgu save as dulu sebab kita tak mau kacau yang master dia tu, sebab kita boleh guna lagi tahun depan kan. So, cikgu namakan RPH. Cikgu namakanlah ikut apa yang cikgu nak namakan RPH cikgu tu. Okay, rename dia. SFS lepas tu rename. Sekarang ni yang asal tu kita tak kacau, kita simpan satu tempat supaya nanti tahun depan kita boleh ambil balik. Okay, so yang ni cikgu boleh delete logo ni. So, cikgu insert, ambil logo sekolah. Okay, ambil logo sekolah cikgu. Okay. Tengok kalau ada logo sekolah dalam ni. Okay. Okay. Contoh. Okay, so ambil, letak saja. Okay, lepas tu ni semua cikgu ubah lah, nama sekolah, alamat semua ubah. Lepas tu minggu ni, ini dia akan relate dengan minggu ni. Saya dah bubuh formula, dia akan, kalau cikgu isi di sini, dia akan naik minggu di sini. Okay. So, kita nak jadikan kita punya RPH ni untuk penggunaan selama seminggu. Okay, seminggu. So, okay, sekarang cikgu mungkin dah dapat jadual cikgu. Cikgu ajar tahun 2 Bahasa Melayu, 2 kelas contohlah, 2 kelas. So, dalam seminggu cikgu ada cikgu ada 2 hari masuk. Okey, 2 hari. Contoh cikgu ada 2 hari atau 3 hari lah. Terpulang lah kan. Okey, yang pertama sekali apa yang cikgu perlu buat adalah ini kita move or copy. Kita buat, kalau cikgu ada 2 kelas, cikgu buat dua lah dulu. Okay, so yang ni kita namakan 1A. Kalau ada 2 kali, so maksudnya cikgu kena letak 1A RPH 1, 1B RPH 1. Terpulang pada cikgu lah, cikgu nak namakan macam mana. So move copy. Yang ni kita nak buat tapak dulu ni. Okay, sebelum tu cikgu kena buat siap-siap lah ni, baru cikgu boleh move or copy tu lah. Okay, semula lah. Lagi cikgu tak ni pula. Okay, delete. Tak apa, kita delete dulu. Nak tunjuk ni.
Okey, kita buat satu ni bagi cantik dulu. Bubuhlah nama sekolah dan KBA. Okey, nama sekolah just double click je di situ. Sekolah. Okey, so template ni saya tak protect sheet. Cikgu bebaslah nak ubah warna dalam ni ikut kesesuaian cikgu, cikgu boleh. Okey. So yang ni untuk minggu, yang ni bukan untuk minggu. Yang ni adalah dia akan relate dengan RPH, data RPH. So bila cikgu klik nombor 1 tu tadi, dia akan baca untuk tema, tajuk, SKSP dengan objektif. So dalam ni dia ada sini, so tajuk, tema, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran dengan ini semua ni dia relate dengan apa ni bahagian data RPH. So untuk tema tajuk ni dia refer kepada nombor yang bahagian ni lah. Ini bahagian button utama lah. So kalau dalam masa yang sama cikgu ada satu lagi standard pembelajaran, so cikgu klik ni nombor 2. Okay. Ataupun cikgu tengok nombor 3 dia masuk dah 2.11 kan. So kita ambil yang mana yang sesuai lah. Okay, kita ambil dua-dua dah. Okay, so 2. So standard kandungan yang sama, so standard pembelajaran kita ajar 1.1.1 frasa dan ayat tunggal. Okay, lepas tu objektif pun sama, dia ikut. Okay, objektif pun dia ikut. So dalam ni saya just delete nombor je. So kalau cikgu, sepatutnya objektif ni adalah dari cikgu, so cikgu isilah dulu sini. Okay, apa yang cikgu nak capai untuk setiap standard pelajaran tu. Cikgu isi. Nanti dia akan link dekat bawah ni lah. So jangan edit di sini sebab sini ada formula if error kan, itu formula. Formula ni pula relate dengan nombor ni. Jadi nombor ni pula merujuk kepada ni data dalam ni. Okay, so minggu is minggu lah, minggu akan ada di sini. Okay, so kita buat dulu untuk seminggu penggunaan. Okay, kita buat dulu. So dalam cikgu selain daripada kelas 1A, cikgu ada kelas 1B contoh. Okay, 1B. 1B 1. Sebab apa 1B 1B1, 1A1? Sebab dalam seminggu mungkin cikgu ada 2 kali masuk kelas tersebut. Jadual cikgu ada 2 kali lah dalam seminggu cikgu masuk satu kelas tu. So cikgu boleh letak location dia tu atau cikgu lah. Yang ni pun boleh move juga. Kalau salah location dia kan, dia boleh gerak-gerak. Cikgu tengok anak panah tu, dia boleh bergerak. Cikgu boleh replace dia. So yang ni kita letak RPH nombor 2. So move or copy to RPH nombor 2. Okay. So dalam seminggu, ini maksud dia. Dalam seminggu, cikgu mengajar untuk 1A, cikgu 2 kali masuk kelas. 1B pun cikgu 2 kali masuk kelas. Okay, so dalam jadual cikgu tu lah. Kalau 3 kali, cikgu bubuh lagi 3. Okay, lepas tu bahagian pentaksiran ni sebab cikgu ada kelas A dan B, so cikgu kena move or copy juga, kena buat 2 juga. Okay, so 2 di situ. Okay, create a copy. So yang ni cikgu rename. Macam mana nak rename tu, double click lah kat button kat bawah tu. Cikgu tuliskan PBD 1A, PBD 1B. Okay. In case minggu ni cikgu nak buat pentaksiran, pastikan cikgu isilah senarai nama ni lengkap. Tak kisahlah cikgu nak buat pentaksiran ke tak buat pentaksiran, senarai nama lengkap. Yang ni cikgu just klik je lah apa kaedah yang cikgu gunakan, apa standard pelajaran. Okay. So in case cikgu nak buat pentaksiran, cikgu tak perlu dah kalau cikgu
guna ERPH. Okay, cikgu just guna telefon untuk taksir murid. Terus klik saja di situ. Okay, so kalau cikgu guna ni cikgu boleh print lah, tapi saya galakkan untuk RPH saya ni lebih baik guna ERPH lah. Senang, okay, senang penggunaan dia. So yang ni dah siap lah. Dah siap lah untuk kita masukkan dalam folder drive yang secara online tu. Okay, so apa yang ada sini? Satu, dia ada muka depan. Yang kedua, dia ada RPH. Okay, RPH ni kita dah buat untuk diri kita sendiri. Lepas tu dia ada data RPH, di mana data RPH ni dia akan naik secara auto generate pada bahagian tema tajuk. Untuk kemahiran dengan sistem ni, cikgu kena klik. Okay, untuk bahasa Melayu lah. Untuk subjek lain tu tak ada bahagian ni. So kalau tak ada tu, so kita tak perlu klik di situ lah. Yang mana yang perlu diklik lagi adalah bahagian set indeksi. Okay, walau bagaimanapun saya bagikan template saya ni mesra. Maksudnya saya tak protect langsung ni. Cikgu boleh double klik ubah ayat apa semua, tak protect langsung. Tapi kalau cikgu nak ayat tu kekal, cikgu kena isi di bahagian data lah. So bahagian data ni dia kekal. So cikgu hanya di sini cikgu nak klik saja. Maksudnya cikgu akan klik saja di sini. Tapi kalau anda kata cikgu tak apalah, cikgu nak guna je ayat ni, nanti kemudian pun cikgu akan guna ayat ni. So cikgu akan edit sendiri ayat tu, boleh. Okay, boleh edit terus lah maksud dia. Kalau dulu tak boleh edit. Okay, sekarang ni saya unprotect semua sekali. So boleh edit. So dalam aktiviti pula, dia ada aktiviti dia. Memang saya fokus kepada aktiviti PAK21 di mana memang ada nama dia di situ, Fan and Pick. So cikgu boleh study lah PAK21 tu. Semua template saya ada aktiviti utama yang macam ni. So cikgu boleh edit ayat dalam ni ikut kesesuaian PDP cikgu pada hari tu dalam kelas. Okay. So ayat ni hanya untuk supaya cikgu tak lari dari PAK21. Okay, supaya cikgu tak lari dari PAK21. Okay, kadang-kadang bila kita pilih Fan and Pick, tapi aktiviti dia tak sama kan. Okay, kemudian aktiviti penutup pun sama. Saya bagi contoh banyak juga di sini. So cikgu boleh double klik dan ubah terus. Okay, kalau nak permanent, cikgu ubah dekat data. Okay, dekat data ni kena scroll sikit lah sebab dia ada banyak ni. Jauh lah. Okay, so begitu juga dengan kelas. Kelas kalau cikgu nak ubah secara permanent, cikgu pergi dekat kelas. Selalunya kelas ni saya suggest cikgu ubahlah secara permanentnya supaya senang cikgu nak klik kan. So masa pun samalah cikgu ubah di sini bahagian data. So RPH ni hanya untuk tema tajuk SKM ni tak perlu, yang ini memang tak ada button scroll down, tak ada pilihan, tapi cikgu akan pilih di sini. Okay, kalau kesalahan ejaan jangan edit di sini. Cikgu kena edit di bahagian data RPH. Saya harap yang tu dah jelas lah. Okay, sekarang step untuk menjadikan dia, kalau cikgu tak guna ERPH, cikgu ubah suai terus, cikgu just file, print. Okay, kalau cikgu nak print secara ni, cikgu sebab saya memang ada setting dah elok macam tu, cikgu print je lah. Okay, so print. Kalau cikgu guna ERPH, so ini dia save dulu. Okay, kita dah ni. So kita buka ERPH kita. Saya dah buat siap-siap lah folder drive tu sebab saya takut nanti lambat kan. Kalau loading dia jadi lambat. Okay, so saya dah buka dah ni. Sekejap. Ni. Okay. Saya dah buat satu folder. Mungkin cikgu nak belajar buat folder, saya ajar ya. Okay, ni minggu pertama. Okay, minggu pertama. Okay. Sekarang ni cikgu kecilkan window untuk yang ni. Okay. Kecilkan. Okay, jangan minimize lah. Dia kecilkan supaya nampak juga sini. So dia ada sebelah-sebelah lah. So apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu ambil yang cikgu dah save as tadi. Cikgu drag masuk. Okay.
drag masuk dalam cikgu punya drive. Ni saya rasa cikgu pun semua tahu dah step tu. Okay. So, jadi dah RPH kita. Okay, sekarang minggu pertama kita nak mula buat RPH secara ERPH. Okay, ini ERPH. Kalau yang offline tu cikgu buat macam tadi lah, cikgu buat terus itulah. Okay. Lepas tu make a copy, nanti save as lagi minggu kedua, save as nanti minggu ketiga, macam tu lah. Dan seterusnya. Okay. So ini ERPH. Dah siap dah tadi kan? Okay. So cikgu boleh terus pergi kepada RPH yang cikgu dah buat. Ini kalau ada macam ni kesilapan sikit-sikit ni buatlah secara manual. Okay. So sekarang ni minggu pertama ni cikgu nak ajar nombor 1 dan nombor 2, betul dah. Tarikh 21. Ini dia akan naik secara auto generate. Masa 7.15. So hingga 8 suku macam tu lah. Kalau masa tak sama, masa ni mungkin Sabah Sarawak dia lain masa. So cikgu kena ubah di bahagian data lah, ubah sini. Lepas tu ni dia lah. So kalau cikgu klik tu dia ini akan auto lah. So objektif ni cikgu boleh ubah di sini terus. Jangan ubah di sini sebab dia ada formula auto generate. Kalau cikgu delete, hilanglah auto generate-nya, cikgu terpaksa isi secara manual. Saya dah bagi formula di situ. Saya tak protect sheet, tapi kalau kita upload secara online memang jadi unprotect sheet juga. So bahagian sheet induksi ni kita boleh klik buat pilihan. Kalau kita ada nak buat ubah suai, just double klik saja di mana kita nak buat pengubahsuaian ayat. Macam tu juga dengan buku teks rujukan, muka surat berapa semua. Lepas tu aktiviti boleh ubah. Boleh ubah terus secara double klik saja, ubah ayat situ, tak menjadi masalah. Semua button-button ni cikgu boleh isi secara klik, ada pilihan, ataupun cikgu nak isi terus guna ayat cikgu sendiri. Tu tak ada masalah, boleh. Lepas tu dah siap. Cikgu nak gunakan RPH yang sama untuk darjah untuk 1B juga. Ini kelas 1A lah John. Ni 2A silap. Tadi RPH tahun 2 rupanya. So yang ni kalau cikgu guna ni, cikgu buat double click juga. Double click kat bawah tu, just ubah je lah. Double click je kat button dia di bawah tu. Tak ada masalah. So yang ni 2B. So kita nak jimat masa. Jadi 2A. So kita ambil ni, right click, copy. Kita pergi 2B. Kita nak benda yang sama juga. So paste. Jangan paste special. Paste saja. Lepas tu minggu yang tu tak perlu ubah sebab dia auto bila kita isi di sini. So 2A tadi 2B. 2B. So tarikh pun sama. 1. Masa dia masa yang lain pula lah kan. Ikutlah hari yang sama mengajar, kelas yang sama. So lepas tu ni semua sama lah. Bila kita klik yang ni sama, maksudnya dari sini ni sampai ke bawah ni sama. Kalau cikgu punya yang ni pun sama semua, cikgu just highlight kan ni, dari sini ni highlight. Semua sama ni kan. Semua sama. Cikgu jangan risau, cikgu boleh highlight kan ni dari atas tu tadi sampai sini pengayaan. So cikgu nak bagi semua sama kan. Dari situ. So cikgu just right click, copy. Cikgu pergi dekat 2B.
cikgu pergi dekat bahagian aktiviti tu, satu tu tempat tu je. Cikgu right click, cikgu paste. Dia akan bagi sama semua. Jangan risaulah. Jangan risau. Dia akan bagi sama. Dia button dia pun dia tak akan ganggu. Tapi jangan salah klik paste special pula. Yang tu memang dia akan lari semua setting tu. Okay. So macam yang ni, cikgu nak ubah. Cikgu nak bagi macam ni ke. Okay, nak kecilkan font pun boleh. Sebab tak nampak semua. Okay. Ada kat atas tu. Dia macam Excel biasa juga. Okay. Lepas tu, lesson kedua pula. Okay. Lesson kedua pula. Kalau dah 2 laksana dah. So yang ni 3 lah. Just type je terus. Nanti dia akan ni. Double klik dalam tu. So dia akan keluar. So kita akan mengajar 2.1.1, satu perkataan apa semua tu. Okay. Kemudian yang mana tak elok tu betul lah. Yang ni tak payah ubah ni. Ini sampai sini tak payah ubah. Cikgu dah ubah tadi siap-siap. Di sini pula cikgu buat ayat apa semua tu macam tadi juga step dia. So tarikh mungkin 23 pula kan, hari Rabu masuk kelas tu. Kali ni lewat sikit. Okey. 12-15 suku. Okey. Contoh. Okey. So yang ni cikgu boleh double klik ubah terus. Tapi kalau nak permanentkan ni. Kena ubah dalam database dia tu. Okey. Data mentah betul-betul tu. Okey. Ubah dari awal lagi. Yang sebelum kita upload lagi. Okey. So dah ubah apa semua tu. Buat okey. Selesai. Ni. Okey, selesai. Ni 2A. Okey. Okey, tadi apa tadi? 2B. Okey. 2A. Okey, lepas tu ni. Macam tadi juga, cikgu just highlightkan dia. Right click. Copy. Pergi dekat 1B tu. Nak jimat masa. Sama je kemahiran dia. Okey. Skip sampai sini. Kalau cikgu nak bagi aktiviti yang sama, cikgu just highlight dari aktiviti ni. Highlightkan dia, bawa sampai pengayaan tu. Bawa sampai pengayaan. Catatan ni jangan. So cikgu right click. Kopikan dia. Cikgu pergi sini, cikgu pergi dekat aktiviti ni. Cikgu right click, cikgu paste. Okey, dia akan jadikan sama dengan yang cikgu. Jadi, tak payahlah 2-3 kali buat. Okey, letih. Okey. So, siap. Lepas tu cikgu nak buat pentaksiran ke apa tu, yang kemudian lah. Yang ni boleh buka dalam telefon. Bila cikgu ada link tu, cikgu boleh buka dalam telefon. Okey, cikgu boleh buka dalam telefon. Pastikan kalau buka dalam telefon tu benda ni, tapi memang kena edit lah kan. Mesti dia pakai sharing untuk edit. Okey, dah siap untuk minggu pertama. Selesai minggu pertama. Okey. Kemudian kita nak buat pula untuk minggu kedua. Okey. So, kita buat minggu kedua. Ini minggu pertama. So, kita nak buat minggu kedua. So, kita kena create folder lah. Create folder baru cantik. Nampak minggu-minggu tu kan. Okay, so new. Klik dekat new. Okay. Ini tak payah dah kita ambil yang tu. Sekali tu je kita buat master dia. Lepas tu yang ni cara dia kita. Saya tunjuk. Okay, kita klik new. Lambat pula. Okay. Kita nak buat folder, kita klik new ni. Tak keluar ni. Dia akan ada new folder. Cikgu just namakan folder tu minggu kedua. So create. Okay. Kadang ada sekolah yang rajin dia create siap-siap folder-folder. Okay. Cikgu tinggal isi je.
Okay. So, sekejap. Okay. Okay. Minggu 2. Tengok double dah. Dia lambat kot. Internet lambat. Okay. So, kita buka semula RPH kita tadi. Yang ni kita renamekan. Rename. Okay. Minggu 1. Contoh. Payahlah. XLS tu. Okay. Okay, dah namakan yang ni minggu 1. So, right click. Cikgu make a copy. Okay, make a copy. So, cikgu right click lagi sekali. Cikgu mana move to cari yang minggu 2 tu. So, pergi anak panah ni. Okay, klik dekat minggu 2, folder minggu 2. So, move. Dia akan bergerak ke minggu 2. Okay. So, minggu 2 ni kita rename dulu. So, kita rename. Kita jadikan minggu 2. Okay. Kemudian kita double click. Okay, untuk buka tu double click. Lepas tu, first, cikgu kena tulis ni minggu 2. Okay, minggu 2. So, tengok dia ikut kan minggu 2? Semua ikut minggu 2 sebab ada formula situ. Okay, so tak payahlah isi minggu tu dah. Okay, siapa yang semak, letaklah situ. Guru besar semak. Okay. So, tu dah kita tengok yang sebelum tu last kali 3, 4. So, minggu ni kita ambil 5. 5, 6. Tu nampak? 5, 6. Okay. So, minggu kedua tu 21. Contohlah random je nah. 27, 28 ni contoh. Masa tak payah ubah dah lah. Masa memang masa tu kan. Masa tak payah ubah dah. Kelas pun tak payah ubah dah. Masa mula-mula kita dah ubah. Okay, macam tu jugalah. Ayat-ayat dalam ni nak ubah. Step dia macam yang tadi juga. So, right di sini. Lepas tu ini isi sekali je. Lepas tu copy, paste ke sini. Macam tu lah seterusnya. Okay. Saya harap cikgu fahamlah step bagaimana nak menggunakan RPH saya ni. Yang saya rasa lebih baik cikgu gunakan secara ERPH lah. Tapi kalau cikgu nak guna dalam bentuk RPH on offline pun tak ada masalah. Okay, cikgu buat juga macam ni. Cikgu print sajalah. Okay, baik. Siap kita punya ERPH. Okay, selesai penerangan saya mengenai ERPH tu. So, untuk bahasa Melayu. Okay, untuk bahasa Melayu. Okay. Dia ada 2 saja button ni. Button pilihan ada 2 sahaja. Saya besarkan sikit. Okay, so ada 2 button pilihan. Yang sebelah sini ni dia relate kepada tema tajuk macam saya terang tadi. Okay. Yang bahagian sini. Kita berapa nak ni. Sekejap. Okay. Okay. Bagi besar dulu. Okay. Dia lambat sikit. Sebab banyak buka window tu dia jadi lambat lah.
Okay, so ada juga RPH yang ada 4 button dia. Okay, yang ni contoh RPH yang TS25. TS25 dia beza dengan RPH biasa sebab dia ada kriteria kejayaan. So, cikgu boleh isi sini siap-siap. Okay. So, sini ada objektif, ada kriteria. Cikgu isi sini siap-siap. Yang di sini memang dah ada data auto generate. So, nanti bila cikgu klik dekat nombor ni, dia akan naik lah. So, ini adalah utama lah. So, yang utama ni maksudnya bila cikgu klik di sini, dia akan naik tema tajuk dengan tema, lepas tu tajuk sekali. Okay. So dengan standard kandungan, dengan standard yang atas ni. So kalau yang kedua ni dia refer kepada standard kandungan dengan standard pembelajaran. Jadi tak masuk dalam tema dengan tajuk. Okay. Nanti kalau cikgu ni, cikgu study lah dulu. Okay, ini untuk TS25 lah. So apa yang saya maksudkan dengan yang ada subjek yang banyak sangat kan, kemahiran yang perlu dicapai. Contoh macam pendidikan jasmani ni kan. Banyak sangat kemahiran yang perlu dicapai. Okay, tengok ni dekat data RPH ni. Ada sampai 167. Okay, nak habiskan dalam masa setahun. Kalau ambil satu-satu standard pelajaran akan susah. Jadi saya bagi 4 standard yang boleh dilaksanakan sekali. Okay. Untuk satu, ini yang utama. Biasalah kalau yang bahagian tepi hujung ni, A1 ni, dia adalah utama. Utama ni maksud dia akan naikkan tema dengan tajuk. Okay, dengan standard kandungan ni. Standard kandungan ni dia akan refer kepada yang satu di sini. Lepas tu satu lagi bila cikgu klik yang sini, dia akan naik ke sini. Sebab apa? Kadang-kadang standard kandungan dia tak sama. Okay. Kalau sama, tak apalah. Maksudnya kalau tak sama, dia akan naik macam tu lah. Okay. Apapun, cikgu ada cikgu PJ, cikgu tahulah macam mana nak mengajar, macam mana nak buat cikgu punya RPH tu. So cikgu boleh ubahlah di sini. Cikgu nak ubah semua terus ke, cikgu punya objektif, ataupun cikgu nak guna ayat ni saja pun tak ada masalah. Itu terpulang kepada PPD ataupun guru besar yang nak semak RPH cikgu. Okay. So sama juga yang ni bahagian data. Okay, step cara buat RPH tu adalah sama untuk kesemua RPH. So saya ada semua sekali RPH. Okay, dan akan ada penambahan matematik DLP, sains DLP. Kecuali bahasa Inggeris masih dalam proses. Okay, bahasa Inggeris masih dalam proses. Okay, insyaAllah kalau ada saya akan ni lah sebab saya perlukan kepakaran rakan-rakan guru bahasa Inggeris lah. Okay, kalau ada saya akan bagilah, saya akan bagi tahulah kemudian. Okay, tapi yang lain tu semua ada kalau cikgu nak. Okay, so pada asasnya saya nak bagi DPK, saya nak buat DPK sebab tapi ada satu pekeliling baru kata kena refer di SKP untuk RPH pun. Okay, so tak perlulah kita refer kepada DPK dah. Okay. So kalau cikgu nak juga, saya juga menghasilkan RPH untuk bridging program yang RPH Cup 3. Okay, RPH Cup 3 lengkap. Okay, so RPH Cup 3. Sekejap mana RPH Cup 3. Yang tu saya, cikgu boleh ni lah. Boleh mesej saya. Saya akan letakkan saya punya saya akan letakkan saya punya Telegram, WhatsApp, Telegram personal saya bawah ni. Nanti cikgu boleh PM saya di situ lah. Okey, sekian saja penerangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.